Jadi gharak itu sama ada gharak yang kembali kepada Allah ataupun gharak yang kembali kepada manusia. Tak jelas Okey, boleh. Jelas tak suara? Ha? Suara ada tak? Tak ada suara. Okey, suara okey. Sebab ni. Okey, suara ada Dalam live masjid buka tak? Tengok. Okey, alhamdulillah. Jadi bahagian yang kedua ini ialah berkaitan dengan gharak. Gharak yang tujuan matlamat yang kembali kepada makhluk. Kata syarih rahimahullah, hadza huwal qismu tsani. Ini bahagian kedua. Min qismail gharadi, daripada dua bahagian gharak. Yang pertama ialah gharak tujuan matlamat yang maslahahnya kembali kepada Allah. Kita dah terangkan. Yang kedua ini ialah tujuan matlamat yang maslahahnya kembali kepada makhluk. Apa dia yang bahagian kedua? Huwallazi ya'udu ala khalqihi, iaitu gharak yang kembali kepada makhluk. Habis. Wa awdaha, dan menjelaskan oleh musannif, tanazzuhahu, menjelaskan akan maha suci Allah, tanazzuhahu ta'ala 'anil gharadi, maha suci Tuhan daripada tujuan dan matlamat itu, biqaulihi, dengan katanya. Kata musannif Imam Sanusi, id law wajaba alaihi syai'un minha, kalau wajib sesuatu ke atas Allah daripadanya, daripada af'al ataupun hukum, aqlan, pada akal, ila akhirih. Itu musannif jelaskan tentang apa nama ni tentang gharak tersebut. Ai law lam yatanazzah, kalau Tuhan tidak maha suci, anil aghradi, daripada tujuan dan gharak itu, bal kana yajibu ta'ala, bahkan wajib, yajibu ta'ala je, ada alaihi tak? Yajibu alaihi ta'ala tak? Nuskah ni banyak jatuh nuskah ni. Bal kana yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in, bahkan wajib ke atas Tuhan melakukan sesuatu, minal mungkinat, daripada mungkin-mungkin, au tarkuhu, ataupun wajib meninggalkan buat sesuatu daripada mungkin. Bila begitu, lazimahtiyajuhu ila man, nescaya lazim berhajatnya Tuhan kepada man yadfa'u anhu naqsa, kepada yang menolak daripadanya kekurangan. Berhajatlah Tuhan kepada yang menolakkan, yang menghilangkan daripadanya kekurangan. Wa huwa tilkal maslahah, iaitu maslahah itulah. Maslahah itulah yang dia perlu pada maslahah. Kerana dengan maslahah itu akan ternafi daripadanya kekurangan. Kalau tak ada maslahah tu, maknanya Tuhan buat tidak sempurnalah. Jadi perlu Tuhan kepada maslahah tersebut supaya jadilah tercapai apa yang dia nak.
Fayatakammalu, maka jadi sempurnalah Tuhan dengan maslahah itu. Wa huwa muhalun, dan itu mustahil fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa al-qismu ats-tsalitsu, dan ini ialah bahagian yang ketiga fil aqidah, pada akidah. Wa huwa ma yajuzu fi haqqihi, iaitu perkara yang harus pada hak Tuhan. Iaitu apa? Tuhan harus membuat mungkin atau meninggalkan. Nampak tak? Tak ada wajib. Kalau wajib, maka Tuhan berhajat kepada sesuatu yang menolak daripadanya kekurangan. Sebab jadi wajib itu. Ini menceritakan kepada bahagian ketiga daripada akidah berkaitan al-ilahiyat, iaitu yang kedua. Tabi'ah, mengikut oleh syarah fi hadzal kalami, pada kalam ini, al-musannifa, dia ikut musannif, fi syarhihi, pada syarahnya, syarah musannif. Jadi Imam Syekh Hudhudi pada huraian ni dia ikut sebagaimana huraian Syekh Sanusi dalam syarahnya ke atas Sughra dia. Syekh Sanusi kan dia buat syarah juga atas matan Aqidah Sughra dia kan. Ikut. Wa qad i'turida, dan sungguhnya i'turida, diiktirafkan ke atas kalam ini, bi annahu ghairu munasibin, dengan bahawa kalam ini, perbuatan ini ghairu munasibin, tidak munasabah, tidak sesuai sani'il matni, tidak sesuai mengikut kepada perbuatan matan. Maknanya tak berapa kena dengan matan tu. Tak berapa kena dengan matan. Huraian tu tidak sesuai, tak munasabah dengan matan. Fa inna zahira kalamihi, kerana zahir kalam matan, fa inna zahira kalamihi, kalam apa ni? Kerana zahira kalamihi, kita baca dulu. Kerana zahir kalamnya, anna qasdahu, bahawa qasad musannif, ibtalu wujubi syai'in alaihi, membatalkan hukum wajib sesuatu ke atas Tuhan. Zahir pada kalam musannif nak menyatakan batalnya, tak betulnya, mustahilnya wajib sesuatu ke atas Tuhan. Min ghairi iltifatin, tanpa memandang, ila kauni dhalika, kepada keadaan demikian itu, kita nak cerita tentang tidak wajib sesuatu pada ke atas Tuhan. Tak ada sesuatu perkara yang wajib, sama ada buat atau tak buat. Fi'luhu atau tarkuhu. Okey. Min ghairi iltifat ila kaunihi gharadan, tanpa lihat sama ada buat tu perkara itu gharad ataupun bukan gharad. Itu kalam, itu zahiru kalami, kalam al-matni, kalam musannif Imam Sanusi. Tiba-tiba bila bab syarah, dia syarah gharad. Bila masa syarah, dia syarah tentang gharad. Sebab tu dia kata ghairu munasibin li sani'il matni. Wala nusallimu, dan kita tidak taslim, kita tak boleh terima, anna hadha isyaratun ila ibtali qismi tsani. Kita tidak dapat terima bahawa ini menjadi isyarat kepada batalnya qismi tsani,
bahagian kedua. Lianna ibtalahu, mana bahagian kedua ni? Makna gharak yang kembali kepada makhluk. Gharak yang kembali kepada makhluk. Kita kata kalam musannif ini mengisyaratkan kepada penafian dan pembatalan bahagian kedua. Bahagian kedua ni kena kepada gharak yang kembali pada makhluk. Kenapa? Lianna ibtalahu yustafadu min kalamin musannifi sabiqan. Kerana pembatalan bahagian kedua itu dapat difaham daripada kalam musannif yang telah lalu bi tariqil muqayasati, dengan jalan kias. Sebut dah dulu pada perbincangan kan. Mustahil Tuhan berhajat kepada gharak yang kembali maslahah gharak itu pada dirinya. Dah kalau kembali pada makhluk sama juga, sebab akhirnya Tuhan berhajat juga atas jalan tu kepada menjadikan gharak itu pada makhluk. Kalau tidak, Tuhan tidak sempurna. Jadi nak kata ni isyarat kepada tu pun tak kena. Li'anna al-lazima ala kulli iftiqarihi ala kullin, li'anna al-lazima ala kullin, kerana yang lazim atas setiap tu ialah lazim atas sama ada berhajat Tuhan kepada gharak yang kembali kepada dirinya atau kembali kepada makhluknya. Allah, ayat. Jazakallah. Itu lazim ala kullin. Ada tulis baris tak tu? Dah kalau tak baca ke mana? Ciri dhafat tu sebenarnya. Ciri dhafat kalau tak. Ala kullin ay kullin min al-gharadi. Mana kuk akhir? Kullin min al-gharadi alladhi ya'udu ala Allah atau ala khalqihi. Lazimnya iftiqaruhu ta'ala, lazim oleh berhajat Tuhan. Berhajat apa? Sama ada secara langsung ataupun biwasitah. Keterangan dah malang kan. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu idahuhu, penerangannya. Rakaman semalam. Wa idza furida, apabila dan jika kita andaikan anna qasdahu dzalika, bahawa qasad musannif demikian itu, anna qasdahu, bahawa qasadnya ila dzalika, demikian itu. Kalau kita andaikan bahawa qasad musannif itu ialah demikian itu, musannif, kalam musannif menunjuk kepada penafian kisim yang kedua itu. Kana, ni jawab idza. Kana al-kalamu mushkilan. Kalam itu mushkilan. Kalam musannif berlaku iskal, mengiskalkan. Ada iskal. Kok mana? Li'annal gharada kama taqaddama, kerana gharak itu sebagaimana telah lalu sebut, wal maslahatu al-mutarattibatu, ialah maslahah yang terhasil alal fi'li, di atas perbuatan, al-ba'ithati alaih, yang membangkitkan, yang menyebabkan kepadanya, yang membangkitkan, yang menyebabkan buat perbuatan tu. Jadi maslahah yang menjadi sebab kita buat perbuatan itu nama gharak. Maslahah yang terhasil, yang mutaratibah, yang terhasil atas perbuatan yang membangkitkan kita. Sebab apa kita buat ni? Sebab apa kita makan? Kenyang. Jadi kenyang itu maslahah yang menyebabkan kita buat perbuatan makan. Okey. Bila begitu, mushkil li'anna al-gharada kama taqaddama wa huwa al-maslahatu al-mutaratibatu 'ala al-fi'li al-fi'li al-ba'ithatu. Ba'ithatu sifat kepada maslahah, 'ala al-fi'li al-ba'ithatu 'alaih. Yang membangkitkan, yang menyebabkan buat perbuatan itu, al-ba'ithatu sifat bagi maslahah. Fala budda, maka tak dapat tidak, min syai'aini, daripada dua perkara.
Bila kita faham itu, maka tak dapat tidak daripada dua benda. Kalau nak kata gharak, apa dia? Maslahatin. Pertamanya, maslahatin. Maslahah tu sendiri. Wa fi'lin. Dan fi'il. Tab'athu alaihi. Tab'athu yang membangkitkan maslahah atasnya. Fi'il yang maslahah itu menyebabkan kita buat. Tab'athu ni mendorong kita buat. Jadi ada dua perkara lah. Pertamanya maslahah tu sendiri. Yang kedua ialah perbuatan. Yang mana perbuatan itu, maslahah itu yang menyebabkan kita buat. Walam yadhkur walhal musannif tidak sebut illa ath-thawaba, kecuali pahala saja. Pahala ay al-ithabata, dengan makna ithabah, memberi pahala. Nampak tak? Contoh mana? Kalam musannif sebut kasawab tu kan? Kasawab pada kalam musannif tu. Idza wajaba alai ta'ala syai'un minha aqlan kasawab masalan. Wa yuqalu, dan dia kata ainal fi'lu al-ba'ithatu alaihi. Mana dia fi'il yang membangkitkan maslahah atas buat fi'il itu? Mana fi'ilnya? Bal hiya, bahkan maslahah itu al-fi'lu. Bila begitu maslahah itu jadi fi'il tu sendiri. Kama yustafadu, jadi patutnya ada dua perkara. Itu dia punya iskal situ. Apa tak? Bal hiya ay bal hiyal maslahatu al fi'lu. Akan jadi gitulah dia punya i'tirafnya. Okey. Jadi apa jawapannya? Wa yumkinu. Jadi kalau kita nak bincang tentang iskal, kita nak bawa satu muskil, kita nak berhujah ataupun nak orang, nak bawa satu iskal untuk tujuan kita terangkan kebatilan ataupun persoalan yang kita nak jawab, patutnya kena bawa iskal bersama jawapan lah. Jangan bawa iskal kepada masyarakat, lepas tu biar gitu. Benda itu kalau sebenarnya tak ada orang fikir pun. Benarnya perkara itu tak ada orang fikir pun, sebab dia bukan perkara asas agama. Tiba-tiba kita keluarkan isu tersebut dalam masyarakat menyebabkan orang berfikir. Dan benda itu muskil, memberi iskal dan memeningkan, mengelirukan. Jadi kita yang bawa kekeliruan pada masyarakat tu, jadi silap pula kita. Selama ini orang tak fikir pun, kerana itu bukan usul akidah, tak ada kait dengan akidah, tak tahu pun tak ada benda. Kita pergi keluarkan isu, jadi orang jadi iskal dah. Orang jadi serabut dah. Orang jadi ragu-ragu, orang dalam syubhah. Kita tak kemukakan jawapan. Apa tak? Jadi kita semata-mata kalam sajalah. Kita berkalam sahaja. Jadi orang pun pening. Apa? Jadi jangan buat benda yang menyebabkan kita kemukakan iskal, tapi kita tak berjaya menjawab dengan betul. Jadi salahnya pada awal, iskal tu tak patut buka. Contoh banyaklah, orang faham-faham lah. Ada contoh hak jelas lagi. Ni kita boleh sebut lah. Hak tu, makrifat tu kenali tu. Haji Syari. Dia buka iskal. Iskal dia kata, dia buat iskal. Mana? Pasal Isra' Mi'raj ke apa? Tapi tak jawab.
Dia kata saya ini soalan ni saya kemukakan untuk tuan-tuan. Ada orang tolong beri jawapan kepada saya. Tolong beri jawapan. Kerana saya ni bodoh, saya tidak tahu. Persoalan ni jawab gitu. Maknanya jawapan ada dah jawab gitu. Maknanya tolong beritahu, tolong ajarkan. Dia kata gua ni benda ni saya pasal berkaitan Isra Mi'raj lah. Lagi berkaitan apa lagi? Dia lah yang tak ingat lah tu. Jadi kita kata dia ni nak mengajar orang ke nak suruh jadi pening. Dia pun tak tahu jawapan sebab dia tak jawab. Dia tak jawab. Dia beri persoalan dia tak jawab. Dia suruh orang beritahu ajar dia pula. Jadi tujuan mengetahukan tujuan sekadar tu tujuannya nak suruh menyatakan bahawa ilmu dia tu payahlah pada benda tu mudah je. Benda yang bukan payah. Jadi bahaya benda-benda gitu. Itu antara modus operandi golongan-golongan sesat gitu lah. Dia bagi kekeliruan dalam masyarakat. Kekeliruan pada orang awam. Jadi orang awam nampak kekeliruan itu benda yang hebat kerana dia mampu memberi orang keliru, mampu orang terfikir. Jadi ini ilmu hebat ni. Nampak tak? Padahal jawapan mudah sangat kalau orang mengaji. Okey. Jadi tengok. Kadang-kadang benda itu kalau kita nak bentangkan, nak bawalah ke tempat yang sesuai dengan maksud kepada apa? Kepada majlis ilmu di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan para alim ulama, orang yang ada kemahiran ada tu baru boleh kita nak bincangkan. Ni bawa kata orang awam, padahal sebelum ni orang tak ada pening pun. Orang tak pening-pening pun, tiba-tiba bawa benda yang menyebabkan orang pening. Okey. Jadi kita kena tapih kok. Pendakwah pesanan untuk diri sendirilah. Pendakwah dan juga orang yang cakap depan orang ni kena tapih. Bukan semua benda perlu diberitahu. Okey, wa yumkinul jawab. Tengok musannif bila bagi iskal tu. Dia kata dan boleh mungkin dijawab an hadza tentang ini bi amrayni dengan dua perkara. Al awwalu anna al murada bi thawabi, yang dimaksudkan dengan thawab itu al miqdaru minal jazai, kadar daripada jaza, balasan. Balasan Tuhan bagi banyak mana tu. Dan itu wadzalika ghairul fi'li, itu bukan perbuatan. Jadi sawab ada dua makna. Sawab dengan makna isabah, Tuhan buat. Itu perbuatan. Sawab dengan makna kadar banyak mana pahala Tuhan nak bagi. Itu pahala. Itu masalah pula tu. Jadi maksud dengan sawab itu miqdar, kadar daripada balasan. Wa dzalika ghairul fi'li, dan itu lain daripada perbuatan. Allazi huwa ta'alluqu qudrati, yang mana perbuatan itu ta'alluq kudrat. Ta'alluq kudrat. Apa nama ni? Allazi huwa ta'alluq qudrati, yang mana dia tepat ta'alluq kudrat. Ta'alluq kudrat dan iaitu yang mana allazi ghairul fi'li allazi huwa ta'alluq. Fa'il tu ta'alluq kudrat gitu. Fa'il itu ta'alluq kudrat. Perbuatan Tuhan dalam aspek ini, apa perbuatan ni? Perbuatan ni kena kepada al-isabah. Al-isabah. Isabah di sisi Asy'ariyah kita masuk daripada mana? Dia termasuk daripada ta'alluq kudrat. Ta'alluq kudrat tanjizi hadis. Ta'alluq kudrat tanjizi hadis. Habis. Okey. Wa ala taqdiri an yurada bihil fi'lu, dan di atas andaian kita takdirkan bahawa dimaksudkan dengannya ialah fi'lu, perbuatan. Kalau kita andaikan bahawa thawab itu maksudnya perbuatan, allazi huwal isabah, iaitu perbuatan tu apa? Isabah, memberi pahala. Maka fala mani'a min kaunihi maslahatan, tidak ada penghalang kita nak kata perbuatan itu maslahah.
tarattaba ala fi'lin. Maslahah yang terhasil atas perbuatan. Tak ada masalah juga. Kita kata, kita maksudkan itu maslahah juga. Kalau kita perbuatan tu, perbuatan isabah, tak ada masalah kita kata dia itu maslahah yang terhasil atas fi'il. Apa dia? Wahiyya khalquhu ta'ala lit-ta'ah, iaitu mencipta Allah bagi ketaatan. Fi'il tu mana? Tuhan mencipta ketaatan tu. Idh la yamtani'u, kerana tidak terhalang tarattubu fi'lin, terkesan terhasilnya perbuatan ala fi'lin akhar, atas perbuatan hal lain. Tuhan ciptakan ketaatan pada makhluk. Perbuatan makhluk taat tu ciptaan Tuhan. Dan Tuhan berikan isabah perbuatan Tuhan. Jadi tak ada masalah pun, tidak ada la yamtani'u, tidak ada yang menghalang bahawa nak terhasil satu perbuatan atas perbuatan lain. Apa tak? Taat hamba tu Tuhan buat. Patu beri pahala pun Tuhan buat. Jadi beri pahala kesan daripada perbuatan taat hamba. La yamna'u tarattubu fi'lin ala fi'lin akhar. Okey. Lakin ja'lul isabati, tetapi menjadikan isabah maslahatan itu aidatan ala khalqihi, menjadikan isabah itu maslahah yang kembali kepada makhluknya. Maslahah yang kembali pada makhluk khalqihi ta'ala innama huwa bi'tibari tepat takluknya, benda yang bertakluk dengannya apa? Allazi huwa thawab, iaitu thawab, pahala itulah maslahah yang kembali kepada makhluk. Tuhan tak boleh pahala. Nampak? Jadi isabah dengan makna melihat kepada iktibar maslahah yang kembali pada makhluk, iaitu mana? Pahala itu, thawab. Okey. Okay. Wa ala taqdiril awal, dan di atas andaian yang pertama. Apa andaian yang pertama? Wa huwa kaunul muradi bithawabi al-miqdara, bahawa keadaan yang dimaksudkan dengan thawab itu miqdara minal jaza, kadar daripada balasan. Iaitu dengan maksud pahala itulah. Bila begitu, yahtaju, berhajat ila takdiri mudhafin, maka perlu ditakdir mudhaf fi qawlihi, pada kalam musannif. Kalau kita ambil atas tafsiran pertama, maka pada kalam musannif mesti kena takdir mudhaf. Apa dia? Id law wajaba alaihi syai'un, kalaulah wajib atas Tuhan sesuatu, ai fi'lu syai'in. Syai'un dengan maksud fi'lu syai'in, buat sesuatu, buat bagi pahala. Nampak tak? Bukan wajib pahala, wajib buat pahala. Ada mudhaf yang ditakdirkan. Masalan, sebagai contohlah. Okay. Wa fi qawlihi ila dhalika syai', maka berhajat Tuhan kepada itu perkara. Ai ila fi'li dhalika syai'i masalan. Berhajat kepada ila dhalika syai', ai ila fi'li dhalika syai'. Ana takdir mudhaf. Berhajat kepada perkara itu, yakni berhajat kepada membuat perkara itu. Tu kalau kita takdirkan thawab tu makna kadar daripada balasan. Makna pahala lah, pahala. Wa yumkinu al-jawab an hadha bi amrayn. Tak? Al-awwal situ. Al-awwal sini kan? Yang kedua ialah asani kan? Asani. Okay. Yang kedua, jawapan yang kedua. Annama dzukira, bahawa barang yang disebut min qabilil gharadi fil ahkam, ia termasuk daripada gharak pada hukum. Gharak pada hukum. Juga.
Jadi musannif dia cari jalan macam mana nak mensahihkan kalam musannif. Itu cara jalan para alim ulama ar-rabbani. Para alim ulama dia bila jumpa dengan kalam-kalam yang ada iskal, mereka cuba cari jawapan macam mana nak mentasihkan min babi husnuzan. Nampak tak? Jadi kenapa kita nak tanggung kalam tu atas makna yang salah kalau di sana boleh ditanggung atas makna yang betul? Makna ada sesuatu dalam hati ya. Orang cakap gini. Cakap ni boleh tanggung makna salah, boleh tanggung makna betul. Kenapa kita nak kata makna tu makna salah? Padahal tuan hok kita cakap tu mati dah, meninggal dah. Dia tu wali Tuhan ke apa, duduk macam mana kedudukan Tuhan kita tak tahu. Tiba-tiba kita nak pergi faham makna dia khabar salah. Kalau hidup senang tanya tak? Kalau hidup senang tanya. Tiba-tiba kita nak tanggung kalam dia dengan makna yang salah. Padahal ada wajah yang betul. Jadi kalau seorang tu yang akil, yang berakal, yang rasa nak jaga agamanya, nak jaga daripada dia dituntut di depan Tuhan oleh orang yang dituduh tu, maka patutnya dia tanggung makna betul. Ya. Faham tak Faham lah tak faham pun tak apa. Boleh berlaku. Faham tak Tak boleh cakap je lah, kena ta'rif je. Tengok. Bila begitu, dia kata boleh jadi gharak fil ahkam. Ai yastahilu an takuna al-ithabatu al-aidatu, bahawa sesungguhnya mustahil adalah ithabah, memberi pahala, al-aidatu ala khalqihi, yang kembali kepada makhluknya itu, gharadan, jadi matlamat, jadi tujuan. Idh law kanat gharadan, kalau perkara itu tujuan dan matlamat Tuhan, la wajabat alaihi, nescaya wajiblah ke atas Tuhan alaihi ta'ala, fatakunu muqtadiyatan, maka jadilah dia menuntut liijabi nafsiha, untuk mewajibkan dirinya alaihi ta'ala. Bila benda tu wajib, benda itu menuntut supaya dia dihukum wajib pada dirinya ke atas Tuhan. Benda itu mesti kan? Maka menuntut supaya benda itu dia mewajibkan dirinya atas Tuhan. Wa dzalika batilun, dan itu batil, mustahil, salah, li'annahu ta'ala la yajibu alaihi syai'un, kerana Allah tidak wajib sesuatu ke atasnya. Walakin hadza wa in kana sahihan, tapi kata muhasyi kita, ini walaupun sahih fi nafsihi, pada dirinya huraian ini betul, tapi la yunasibu zahira kalamil musannif, tidak munasabah dengan zahir kalam musannif. Takwilan ni boleh tak? Boleh nak faham kok ni, tapi zahir kalam musannif, takwilan ini jauh sikit. Jawapan kedua ni. Jadi jawapan pertama tadi lebih tu lah, lebih sesuai. Okey, boleh. Qauluhu minal mumkinati, daripada segala mungkin. Minal mumkinat ini badalun min qaulihi minha. Minha al-wujudu. Minha al-wujud, minha al-mawjud, al-mawjud tak? Jadi nuskah ni fi ba'dhi nusakhi, pada sebagian nusakhi, sebagian nuskah. Kat mana ni? Minal mumkinat.
takdir kat mana? Mana? Fi'lu syai'in fi'lu syai'in minha wajaba alaihi syai'un minha. Itu minha al-mawjud. Situ. Nampak. Minha tu tak dalam kurungan. Minha tu mawjud fi ba'di nusakhi. Minha tu min qawlihi minha itu lafaz itu mawjud. Qawlihi minha al-mawjudi fi ba'di nusakhi, yang ada pada sebagian nuskhah. Jadi minal mumkinat. Boleh situ? Balkana ya. Jadi ada perkataan minha pada sebagian nuskhah. Al-mawjud, lafaz itu yang mawjud, bukan minhal mawjud. Tu ayah awak tu nampak tak? Ingat ke minhal mawjud? Tak, lafaz minha itu. Lafaz itu mawjud fi ba'di nusakhi, pada sebagian nuskhah. Okey. Jadi minha minal mumkinat. Itu minha dibadal daripada minha itu. Qauluhu wa huwa ay man yadfa'u anhu naqaisa, yang menolak daripada Tuhan itu segala kekurangan. Apa dia man yadfa'u tu? Siapa man yang menolak tu siapa? Tilkal maslahatu. Maslahatu kan? Maslahatu man tu. Yang menolak daripadanya kekurangan, apa dia? Maslahah itulah. Bila ada maslahah itu, maka Tuhan jadi tak kurang. Kalau tak tercapai maslahah, jadi Tuhan tu ada kekurangan. Kerana maslahahnya tidak tercapai. Jadi maslahah itulah yang menolak daripada Tuhan kekurangan. Nampak? Dan boleh ke baca maslahah ganti dengan man? Wa'abbara anha, dan mentakbirkan musannif daripada maslahah biman dengan man. Padahal man ni lil aqil. Man ni lil aqil. Wa in kanat la ta'qil, walaupun maslahah itu bukan benda berakal. Tak. Kenapa ditakbirkan dengan man? Padahal maslahah itu la ta'qil. Liwasfiha bidaf'i, kerana bersifatnya maslahah itu dengan menolak. Alladhi huwa min af'alil uqala, yang mana menolak ni daripada perbuatan uqala. Ni majahlah ni. Mana ayat Quran? Wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha. Jidaran, wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamah. Dinding yang yuridu an yanqadha, yang ingin jatuh, ingin roboh. Dinding mana ingin roboh, tapi kerana hampir nak roboh, seakan-akan diberi sifat benda yang ghairul aqil dengan sifat yang berakal. Nampak tak? Jadi kalau orang nafi majah, aku tak tahu nak kata ke mana. Nampak? No, kalau jenis zahiriyah jenis tu tak tahu nak kata ke mana. Okey. Fal maslahatul mutarattibatu 'alal fi'li, maka maslahah mutarattibah yang terhasil atas perbuatan, huwa thawabu, iaitulah pahala. Masalah sebagai contoh.
Wahia aidatun ala khalqihi, dan dia itu kembali kepada makhluk. Wahia ghairul fi'li, dan biha ta'alluq qudrat dengannya, dengan apa? Dengan maslahat tadi ya. Masalan, wahia aidan au khalquhu, ataupun penciptaan Allah Taala li taati, ataupun dengan makna Allah mencipta ketaatan. Wathawabi, dan Tuhan ciptakan sawab pahala alal awal, atas yang pertama, ala haqiqatihi, di atas hakikatnya. Jadi sawab itu kekal dengan makna sawab, iaitu pahala, atas ala haqiqatihi. Bukan kita takwil sawab dengan makna isabah. Nampak tak? Bila begitu wa yuqaddaru, dan ditakdirkan mudhafun fi qawlihi, kena takdir mudhaf lah pada katanya, liyatakammala biha, supaya dapat sempurna Tuhan dengannya. Ai bi fi'liha, biha ai bi fi'liha, sempurna Tuhan dengan melakukan perkara tadi. Wa 'ala tsani, atas tafsiran yang kedua, al muradu, maka yang dimaksudkan dengan sawab tu ialah al-isabatu, isabah kama taqaddama, sebagaimana telah lalu. Lakin al-syarih, tetapi sepatutnya di atas syarih, hina izin, ketika itu, i'tiradun, patutnya syarih kena i'tirad, min jihati, dari segi, dari aspek, anna takammulahu, bahawa sempurnanya Tuhan bitilkal maslahah, dengan maslahah tersebut, allati hiyal isabatu, yang mana maslahah itu ialah isabah, memberi pahala, yaqtadi, memberi faham, audaha alaihi ta'ala, bahawa maslahah itu kembali kepada diri Tuhan. Kembali pada diri Tuhan lah. Sebab isabah tu perbuatan dia kan. Kalau kita itulah maslahah, maka maslahah tu kembali pada diri Tuhan. Maka fayudharibu, maka fayudharibu awwala kalamihi, maka dia akan mematahkan, mematahkan, dharib ni pukul, mematahkan, memukulkan balik, dia akan bidah balik, bidah balik awal kalam musannif min anna hadha, bahawa ini isyaratun ilal gharadi al-aidi ala khalqihi. Kan mula-mula kan nak cerita tentang gharad yang kembali kepada khalqihi ta'ala, kembali kepada makhluknya. Tiba-tiba kalau kita ambil tafsiran ni, maka isabah itu maslahah yang kembali pada diri Tuhan. Maka ini membatalkan kalam musannif yang mengatakan bahawa ini penceritaan tentang gharad yang kembali pada makhluk. Nampak tak? Pening sikit tak? Ke tak? Pening ibarat je. Dia tak ada benda. Nak tentu, nak takdir kan ibarat. Okey. Jelas tak? Dengar balik. Ini nak cerita sebab iskal tadi. Macam mana cara jawabnya kalau tafsiran yang pertama gini, tafsiran yang kedua gini. Baca kalam musannif rahimahullah sikit. Wa amma iftiqaru kulli ma qala al-musannif rahimahullah, wa amma iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi jalla wa ala, adapun berhajatnya setiap yang selain Tuhan kepada Tuhan, fahuwa yujibu, ini mewajibkan lahu ta'ala al-hayata, mewajibkan bersifat hayat, wa umumal qudrati wal iradati, umum kudrat dan iradah, wal ilmi, dan umum ilmu. Idh law intafa syai'un minha, kalau ternafi sesuatu daripada sifat tersebut, lama amkana, nescaya tidak mungkinlah an yujada syai'un,
Tidak mungkin bahawa wujud sesuatu minal hawadithi daripada makhluk ini. Saya kalau tak ada sifat tu takkan ada makhluk ini. Bila tak ada makhluk ini, la yaftaqiru ilaihi syai'un, maka tidak berhajat kepada Tuhan sesuatu. Kaifa, mana mungkin demikian itu? Wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu. Walhal Tuhanlah yang berhajat kepadanya setiap syuru'un, ini permulaan minhu daripada musannif, fima yang dariju, pada perkara yang terhimpun, yang terletak tahtal qismi tsani, di bawah bahagian kedua, alladhi yatadammanuhu, yang mengandungi akannya oleh makna uluhiyah, makna ketuhanan. Wala syakka, dan tidak syak lagi, anna wujuba iftiqari kulli ma siwahu, bahawa wajib berkehendak setiap yang selain Tuhan, ilaihi jalla wa azza, berkehendak kepada Tuhan, wajib berkehendak setiap selain Allah kepada Allah itu, yastalzimu, melazimkan, kudratahu, bahawa Tuhan tu ada sifat kudrat. Wa ma dzukira ma'aha, dan sifat yang disebut bersama kudrat itu, kudrat, irada, ilmu. Nah, idh law intafa, kerana kalau ternafi, syai'un minha, satu daripada sifat tersebut, lam yata'atta lahu ijadun, tidak mampu baginya untuk mengadakan, wala i'damun, ataupun mentiadakan, maka tidak mungkin Tuhan dapat ada atau meniadakan. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu. Bila begitu, fala yaftaqiru ilaihi syai'un, maka tidak berhajatlah kepada Tuhan sesuatu. Wa yajibu an takuna, dan wajib pula bahawa kudrat, an takuna kudratuhu wa iradatuhu, kudrat Tuhan, iradat Tuhan, umum ta'alluq, mata ta'alluq idhafah, wajib pula kudrat, iradat dan ilmu Tuhan tu umum ta'alluqnya, umum ta'alluq fi ma yata'allaqu bihi, pada perkara yang berta'alluq dengannya. Kudrat umum ta'alluq pada mungkinat, iradat umum ta'alluq pada mungkinat, ilmu umum ta'alluq pada segala perkara. Bukan umum ta'alluq mana kudrat berta'alluq pada semua perkara, wajib, mustahil, harus tak. Umum ta'alluq pada perkara yang berta'alluq dengannya. Wa illa, jika tidak, lazima alla yaftaqira, maka lazimlah bahawa tidak berhajat kepadanya kullu ma siwahu, oleh selainnya. Bal ba'duhu, bahkan sebahagian saja. Kalau gitu maka tak berhajat sekalian selain daripadanya kepada Tuhan, bahkan sebahagian je. Wa huwa ba'du ma ta'allaqat, iaitu sebahagian yang berta'alluq bihil qudrat, makna dak umum ta'alluq. Ada benda hak berhajat ke Tuhan, ada benda dak ajak ke Tuhan. Wan darajahna, wan daraja, dan terkumpul, termasuklah di sini, min sifatil ma'ani, daripada sifat ma'ani, arba'atun, oleh 4. Indaraja arba'atun, fa'il bagi indaraja, maka terhimpun, termasuk di sini daripada sifat ma'ani 4. Apa dia? Al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu. Wa minal ma'nawiyati arba'atun, dan daripada ma'nawiyah 4 jugalah. Wa hiya kaunuhu qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan. Fatilka thamanin, dan itu jadi 8.